من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. InsyaAllah malam ni kita teruskan kuliah tadabbur kita pada ayat yang ke-20 dari surah Ali Imran, muka surat 52. InsyaAllah malam ni kita akan baca sama-sama ayat yang ke-20. Kita tengok terjemahannya dan apakah pengajaran ataupun iktibar yang boleh kita ambil daripada ayat tersebut. Okey, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Jadi maksud ayat ini ialah fa'in hajjuka, oleh sebab itu jika mereka berhujah, menyangkal dan membantahmu wahai Muhammad, fakul aslamtu, maka katakanlah aku telah berserah diriku. Fakul aslamtu wajhiya, maka katakanlah aku telah berserah diriku lillahi, kepada Allah, wa manittaba'an, dan demikian juga orang-orang yang mengikutku. Wa kullil ladzina utul kitab, dan tanyakanlah wahai Muhammad, ataupun katakanlah, maknanya bertanyakanlah wahai Muhammad, lil ladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, wal ummiyina, dan orang-orang yang ummi, iaitu orang-orang musyrik Arab. Aslamtum, sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam yang aku bawa itu? Fa in aslamu, kemudian jika mereka telah memeluk Islam, faqadih tadaw, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, iaitu tidak mahu menerima Islam, fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya kewajipanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan dakwah Islam itu. Wallahu basirun bil ibad, dan ingatlah Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian
hamba-Nya. Ya, jadi ayat ini dia ada kaitan dengan ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini pada ayat 18 dan 19, ya, iaitu berkenaan dengan penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala tentang bahawa dirinya sahajalah yang layak digelar sebagai Al-Ilah, iaitu Tuhan, dan penyaksian tentang kebenaran bahawa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Jadi ayat ini ada kaitan dengan ayat yang ke-18 dan 19. Jadi kita baca sekali lagi dia punya terjemahan sekaligus. Oleh sebab itu, jika mereka berhujah, menyangkal dan membantahmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, aku telah berserah diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutku. Dan bertanyalah, wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi, iaitu orang-orang musyrik Arab, sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam yang aku bawa ini? Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling, tidak mahu menerima Islam, maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan dakwah Islam itu. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya. Jadi ayat ini ringkasnya adalah berkenaan bagaimana tindakan ataupun sikap kita kepada orang kafir yang ingin berdebat. Asal tujuan ni, ayat ni adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini memberi panduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri panduan bagaimana sepatutnya Nabi buat. Kalau kita hari ini, bagaimana patut kita buat apabila ada orang kafir ingin berdebat dengan kita tentang hal agama. Ya? Orang yang bukan Islam, dia akan bagi hujah lah bahawa agama mereka benar dan agama Islam itu adalah salah. Ya, jadi daripada terjemahan tadi ataupun ayat yang kita bacakan tadi, antara sikap yang perlu kita ambil ataupun kata-kata yang perlu kita jawab apabila ada orang berdebat ataupun orang kafir berdebat dengan kita, maka di sini Allah Taala kata apa? Katakanlah, wahai Muhammad, aslamtu wajhiya lillah. Kita serahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya gambaran awal lah tentang apa yang kita nak kupas. Jadi dalam ayat ini diterangkan bagaimanakah sepatutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ataupun bagaimana Nabi harus menghadapi sikap ahlul kitab yang sebelum ini yang telah kita bacakan ataupun kita bincangkan, yang memang menentang agama Islam ataupun yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ini adalah sama seperti ajaran nabi-nabi sebelum baginda, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran Nabi Musa suruh umatnya untuk mengesakan Allah. Ajaran Nabi Isa pun sama. Ajaran Nabi Ibrahim pun sama. Semua nabi sama. Kemudian apa lagi? Bahawa agama yang benar itu adalah agama Islam. Allah Ta'ala itu adalah Esa. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang musyrik, mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima. Lalu mereka akan berbantah-bantah. Jadi Allah Ta'ala sebut, فَإِنْ حَاجُّوكَ, jika mereka masih berhujah membantahmu, wahai Muhammad. Ya? Bila kita sebut berhujah ataupun berdebat ni, maknanya seseorang itu akan mengeluarkan pandangan, hujah masing-masing untuk mendakwa bahawa apa yang dia perjuangkan itu adalah benar. Sama juga pihak yang satu lagi. Itu namanya perdebatan hujah. Yang A akan keluarkan hujah mengatakan
dia benar, yang B ni salah. Yang B sama juga, dia akan berdebat, dia akan keluarkan hujah mendakwa bahawa dia benar, yang A ni adalah salah. Berdebat je lah. Masing-masing keluarkan hujah, mengatakan dia benar, yang lain salah. Yang B pula kata dia benar, yang lain tu salah. Jadi kalau berhujah untuk mencari kebenaran dan juga orang kata apa, mencari kebenaran lah, maka itu diharuskan. Tetapi kalau berhujah kerana menegakkan kebatilan, itu adalah dilarang. Berhujah untuk mencari kebenaran ataupun menegakkan kebenaran, itu diharuskan. Tapi kalau berhujah semata-mata nak menyalahkan salah satu pihak yang lain dan mendakwa diri dia benar, dan satu pihak yang lain pun sama buat benda yang sama seperti yang satu pihak ni tadi, maka benda tu adalah sia-sia, tak ada jalan penyelesaiannya. Jadi sikap orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka ni berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ketuhanan dan juga tentang kebenaran agama. Walaupun mereka sudah ketahui apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu yang benar. Mereka tahu bahawa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Mereka tahu. Mereka tahu kebenaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah tunggal, esa. Mereka tahu kebenaran tersebut. Dan mereka juga tahu kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Mereka tahu. Tapi mereka tetap menentangnya. Walaupun sudah tahu kebenaran, mereka tetap membantah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa puncanya? Apa dia? Seperti mana yang telah disebut dalam banyak ayat yang sebelum ini, bahawa mereka membantah kerana mereka ada sifat dengki. Sifat dengki yang ada dalam diri mereka inilah menyebabkan mereka sanggup menolak kebenaran. Dengki punya pasal, yang benar tu dia kata salah, yang salah tu dia kata benar. Jadi ini sikap yang tak baik. Sepatutnya apa yang benar tu kita kena terima bahawa dia adalah benar. Apa yang salah kita kena perakui bahawa benda tersebut adalah salah. Jangan sampai orang kata apa, menegakkan benang yang basah. Mana maun kan? Benang tu basah. Macam mana nak ditegakkan? Kalau kering pun belum tentu boleh tegak. Ini kan basah. Mana macam itulah. Jadi Allah Ta'ala kata apa lagi? Kalau mereka terus membantahmu wahai Muhammad, maka ada dua perkara ataupun dua perkataan yang boleh kamu ucapkan kepada mereka. Pertama, kamu katakanlah aslamtu wajhiya lillah. Maka katakanlah aku telah berserah diriku kepada Allah. Maknanya dalam menghadapi golongan-golongan yang membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi, Nabi diperintahkan untuk menjawab dengan dua jawapan. Yang pertama jawapannya ialah dengan mengatakan kepada mereka bahawa dia hanya berserah diri kepada Allah. Nabi SAW kena kata, aku berserah diriku kepada Allah. Begitu juga wamanittaba'an. Demikian pula lah orang yang mengikutnya. Kenapa Nabi SAW disuruh sebut benda macam ni? Ataupun ungkap, aku berserah diriku kepada Allah. Ni berdebat lama dah ni. Nabi kata yang kamu bawa ni tak betul, salah. Nabi kamu ajar macam ni, kamu dah seleweng kan? Tak, mereka kata tak. Sebenarnya Nabi kami yang suruh macam ni. Nabi kami kan lah kata mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu ada anak dan sebagainya. Jadi tujuan Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab bahawa aku telah berserah diriku kepada Allah Ta'ala, bertujuan untuk tidak meneruskan perdebatan tu lagi dah. Tak ada maknanya wahai Muhammad kamu meneruskan perdebatan tu, takkan selesai kita sebut tadi, ya.
Takkan selesai. Jadi apa akan berlaku kalau tak selesai? Buang masa, buang tenaga. Bab kata orang Islam apa? Menghabiskan boreh. Menghabiskan boreh, tak dapat apa-apa. Jadi jawapan demikian tadi tu untuk menghindari ataupun menjauhkan Nabi SAW terus hanyut berdebat. Ya? Kerana tidak ada faedahnya. Ya? Buat apa nak berdebat? Kita sebut tadi tu, jika kita nak menegakkan benang yang basah, takkan selesai. Jadi eloknya kita diam. Jadi Nabi disuruh diam tu dengan cara macam mana? Aku serah kepada Allah Ta'ala sajalah. Bukan bermaksud Nabi itu disuruh menyerah diri, bukan. Ataupun Nabi ini seolah-olah mengaku kalah. Bukan bermaksud diam tu dia kalah. Kan? Bukan bermaksud kita diam tu kita kalah. Tengok dia tak boleh jawab. Contoh bila berdebat tiba-tiba kita tak boleh jawab, kan? Orang tu kata apa? Tengok tu, dia dah kalah. Sebenarnya bukan kalah. Tapi itu adalah suatu tindakan yang bijak. Tindakan yang bijak. Sebab dia tidak melayan perbuatan orang-orang yang jahil. Kalau terus Nabi melayan tu seolah-olah samalah. Tak ada bezalah Nabi dengan orang yang jahil tadi tu. Jadi meninggalkan perdebatan dengan orang jahil adalah merupakan suatu kebijakan ataupun suatu tindakan bijak sana. Kita cakap dengan orang tak reti. Apa kita nak panjang-panjang? Cakap sekali dua dah. Kan? Betul tak? Bukan bermaksud kita kalah, tetapi itu merupakan suatu tindakan yang bijak. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wajhiya, iaitu wajahku. Jadi wajah dekat sini sebenarnya dia adalah simbolik kepada kemuliaan. Biasanya bila sebut wajah, muka, bermaksud ia adalah lambang kemuliaan. Tapi maksud di sini ataupun lafaz wajah di sini bukan bermaksud muka, tetapi adalah keseluruhan diri kita ataupun keseluruhan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila disebut wajah, maksudnya adalah semua sekali, iaitu termasuklah apa dia? Jiwa kita, akal kita, apa lagi? Perasaan kita, tubuh badan kita, fizikal kita ni semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma serah yang macam mana? Kita kena faham serah yang macam mana. Serah di sini maksudnya ialah dengan kita mengikut segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala walaupun benda yang diperintahkan itu bertentangan dengan kehendak jiwa kita, bertentangan dengan kehendak akal kita, bertentangan dengan kehendak fizikal kita. Kalau jiwa kita, nafsu kita ni, kalau boleh, apa dia? Tak nak semayang. Ataupun tak nak berpuasa. Tapi oleh kerana kita telah menyerahkan jiwa kita, nafsu kita kepada Allah Ta'ala, maka kita patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian Islam. Kita menyerahkan segala apa yang ada pada diri kita. Bukan tubuh ni saja tadi. Akal kita mesti berpandukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Jiwa kita berdasarkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nafsu kita menurut apa yang Allah Ta'ala perintah dan larang. Itulah pengertian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kata, bukan dia saja, bahawa bahkan wa manittaba'ani, dan demikian juga orang-orang yang mengikutku. Maknanya sesiapa sajalah yang mengikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikira pengikut Nabi. Jadi kita ni alhamdulillah kita telah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ikut dah apa yang Nabi buat. Kita dah mengaku kebenaran apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maknanya kalau mengaku seorang nabi itu adalah rasul, ataupun kalau kita mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul, kita beriman dengan Nabi bahawa baginda adalah rasul, dia mesti disempurnakan dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang telah disabdakannya, ya. Jadi kalau kita mengaku mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka kita cubalah sedaya upaya melakukan segala apa yang telah baginda sabdakan. Ya. Wa kullil ladzina utul kitab. Ini perkataan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi tu kul wajhiya lillah. Apa tadi? Fakul aslamtu wajhiya lillah. Fakul, maka katakan. Yang ini pun sama lagi. Wakul, dan katakanlah. Tapi masuk kat sini ialah tanyakanlah. Ya. Jadi tindakan yang kedua, Allah Ta'ala suruh Nabi bertanya kepada mereka yang membantah Nabi SAW. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan bertanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi, sudahkah kamu mematuhi dan menurut? Aslam, ya. Aslamtum. Jadi itu maknanya pertanyaan, adakah aslamtum, adakah kamu sudah mematuhi dan menurut, iaitu dalam arti kata lain juga memeluk Islam. Pertama tadi Allah Taala suruh Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah berserah diri kepada Allah Taala, Allah Taala suruh Nabi tanyakan pula kepada orang yang menentangnya. Adakah kamu sudah berserah diri kepada Allah? Iaitu siapa tadi? Kepada orang yang diberi Alkitab, orang Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiganya ialah Al-Ummiyin. Al-Ummi ni maksud apa dia? Yang tidak pandai membaca asalnya. Tapi sebagian ulama kata maksud orang musyrik ini dimasukkan dalam kategori Ummiyin, ataupun orang kafir Quraisy Mekah ini disebut sebagai Al-Ummiyin kerana mereka adalah suatu bangsa ataupun golongan yang tidak menerima Alkitab. Jadi orang Yahudi Nasrani diberikan kitab, namanya utul kitab. Bangsa ataupun kaum Arab yang tidak dapat kitab ini disebut juga sebagai Al-Ummiyin. Ya. Maka Nabi SAW tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanya banyak kali kepada orang yang disebutkan tadi itu. Adakah kamu telah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas diterangkan hujah-hujah, setelah dijelaskan pelbagai bukti? Sepatutnya dah jelas, maka kena berserah diri kepada Allah. Orang Yahudi kata dia ikut Nabi Musa. Orang Kristian kata dia ikut Nabi Isa. Orang kafir Quraisy Mekah kata mereka ikut agama Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim. Kalau mereka mengaku bahawa mereka mengikut ajaran nabi-nabi tersebut, maka sepatutnya mereka berserah diri kepada Allah, sebab nabi-nabi tersebut semuanya Islam. Tak betul kalau kita kata orang Kristian tu dia ikut ajaran Nabi Isa, tu salah tu. Orang Yahudi tu dia ikut ajaran Nabi Musa, tu pun salah. Sebab ajaran Nabi Musa tak pernah suruh menyekutukan Allah. Tapi kita hari ini mungkin yang anak-anak lah kot. Dia faham orang Yahudi adalah ajaran Nabi Musa. Kristian adalah ajaran Nabi Isa. Islam adalah ajaran Nabi Muhammad saja. Pun salah juga. Bukan salah lah, tak tepat. Sebenarnya semua Nabi dan Rasul menyuruh semua umat mereka Islam, iaitu berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Jadi kalau betul kamu mengaku Nabi Isa tu kamu punya Nabi, dan telah jelas bahawa kebenaran baginda mengatakan bahawa dia bukan Tuhan, tapi adalah pesuruh Allah Ta'ala, maka kena terima. Tapi mereka tak nak terima, walaupun kebenaran sudah dijelaskan, dalil dan hujah telah dibentangkan, tapi mereka tetap tidak mahu mengikut Islam. Sedangkan Nabi menyebut fa in aslamu faqadih tadaw. Fa in aslamu maksudnya kemudian jika mereka memeluk Islam, faqadih tadaw, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Jadi kalau betul
dah Islam sepatutnya kamu mendapat petunjuk. Sebab ada satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bertemu dengan orang Yahudi. Nabi suruh mereka masuk Islam. Aslimu. Nabi suruh orang Yahudi itu masuk Islam. Tapi orang Yahudi kata apa? Kami dah lama Islam dah. Kami dah lama Islam. Maka Nabi kata, maksud aku ialah masuklah Islam dengan sebenar-benar Islam. Maknanya mereka mengaku berserah diri kepada Allah Ta'ala. Mereka percaya kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka sudah ubah kepercayaan tersebut. Tuhan ada anak, Tuhan ada sekutu dan sebagainya. Jadi itu sebab Nabi SAW kata, masuklah, maksud aku ialah masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Jadi kalau masuk Islam ataupun jika kita sudah Islam, insya-Allah kita akan mendapat petunjuk. Ni Allah Taala kata ni, fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika kamu sudah Islam ataupun mereka sudah Islam, sudah pasti akan mendapat petunjuk. Daripada perkataan mana tu? Faqad ihtadaw. Ihtadaw. Jadi, iaitu petunjuk ni kita faham dia macam mana? Apa maksud petunjuk? Apa maksud petunjuk? Petunjuk. Mana petunjuk ni adalah sesuatu yang boleh menyampaikan kita kepada sesuatu destinasi. Petunjuk. Nak ke PD ke kanan contohnya. Itu petunjuk lah tu. Petunjuk arah. Maknanya dengan petunjuk arah tadi tu, kita boleh sampai ke tempat yang kita nak pergi. Kalau ikut petunjuk tu sampai tak? Sampai. Kalau tak ikut petunjuk tu, bukan kata tak sampai, sesat. Bahkan sesat. Petunjuk dah ada dah. Dekat jalan besar tu kan, ke PD, Port Dickson, ke kanan 50 km lagi. Contohlah, ke kanan. Kita kata petunjuk ni tak betul ni, saya tak boleh terima. Kita pun ikut kiri. Tak sampai PD dah. Silat-silat sampai mana? Dah turun ke bawah dah. Turun ke Johor contohlah kan. Ataupun sosek tak ke mana. Jadi itu maksud petunjuk. Jadi kalau tak ikut petunjuk sesat. Jadi bermaksud kalau masuk Islam ataupun kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya, kita akan mendapat petunjuk. Ya. Sesungguhnya jika mereka menjadi Muslim, mereka mendapat petunjuk. Jadi bila dapat petunjuk, kita akan mendapat keuntungan yang besar, iaitu kita akan selamat. Kita akan mendapat keselamatan. Kita akan dijauhkan daripada kesengsaraan. Ataupun kalau ikut Islam, ikut petunjuk Islam, kita akan dapat masuk syurga. Sebab jalan nak ke syurga tu petunjuk satu je. Islam. Petunjuk nak ke syurga tu tadi tu Islam. Tak ada petunjuk lain lah. Tak ada petunjuk lain. Maknanya kalau tak ikut Islam, tak masuk Islam, tak akan ke syurga. Sebab itu mesti seseorang itu dia Islam kalau nak mendapat syurga. Kalau tak Islam, tak akan dapat syurga. Ya. Jadi ayat ini juga seolah-olah mengajarkan kepada kita bahawa kita kena mengajak juga orang lain untuk Islam. Kita alhamdulillah dah Islam. Saya dah Islam. Ayat ni katakan, fa in aslamu faqad ihtadaw. Allah Taala kata kalau dah Islam dapat petunjuk. Alhamdulillah, kita dah dapat petunjuk. Tapi habis macam tu je ke? Tak habis lagi. Pertama sekali, kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena berserah diri dengan sepenuhnya tadi. Dalam surah Baqarah Allah Taala sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan semuanya sekali, sepenuh. Segala-galanya adalah Islam, iaitu serah diri kepada Allah. Bukan bab semayangnya Islam. Islam kamu kat mana? Dekat surau. Baca Quran, bayar zakat. Yang lain? Yang lain tak Islam. Perbankan tak masuk dalam Islam. Apa lagi? Sukan tak masuk dalam Islam. Riadah tak masuk dalam Islam. Itu salah.
Kalau Islam ni tadi tu semuanya, semua sekali lah tadi, bukan diri saja, semua sekali. Cara hidup kita pun mesti berdasarkan Islam, iaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengikut apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kalau bersukan, ikut cara yang Allah Ta'ala redha. Kalau bermuamalat, ekonomi, ikut seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Jangan ada unsur-unsur riba. Apa guna semayang banyak, baca Quran banyak, tapi mengamalkan riba. Sia-sia. Ya, jadi masuk Islam akan selamat. Dan kedua tadi, kalau kita dah sudah Islam, kita kena mengajak juga orang lain untuk Islam. Ni tanggungjawab ni. Bukan selesai kat kita lah. Saya dah selesai dah, saya dah Islam. Kita kena mengajak juga orang lain. Dakwah, kena dakwah lah. Kena dakwah. Memang borek, boleh kalau saya ajak orang lain masuk Islam ni? Boleh. Tapi memang borek lah. Kita ajak, ya bukan payah benar pun ajak. Dah Islam belum? Belum. Kalau belum Islam, masuk dah Islam. Nampak macam senang ni kan? Tapi nak buat tu berat, susah. Nampak macam mudah aja. Ayat ni kata, panduan dia, tanya, dah Islam ke belum? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau dah Islam, kau terselamat, dapat petunjuk. Kalau belum Islam, masuklah Islam. Nampak macam mudah ya nak cakap kan? Oh, tapi nak cakap tu berfikir 1000 kali. Beristikharah bagai. Nak cakap tak nak cakap. Kan? Sebab benda ni memang berat, susah. Ya? Tapi tanggungjawab. Ya? Kita kena buat jugalah. Kita kena usaha buat juga. Supaya apa? Supaya kita ni tak dipersalahkan di hari akhirat kelak. Supaya kita ni tak dipertanggungjawabkan. Soal orang tu terima tak terima, ajakan kita itu nombor 2. Bukan masalah kita dah. Masalah kita ni tadi, Allah Ta'ala akan tanya, kau dah sampai kau ke belum? Tak, ya Allah, saya takut dia tak terima. Itu bukan urusan kau. Sekarang ni kau dah sampai ke belum? Itu yang payah nak jawab tu. Tak, saya rasa dia takkan terima, mana kau tahu? Oh, payah. Jadi sebab tu kita kena usaha mengajak orang lain Islam. Ataupun orang lain Islam tu kita ajak dia berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya. Kau tak semayang ni, kau nama Islam tapi belum sempurna ke ni? Kena semayang, sama-sama semayang. Walaupun yang kita ajak tu adalah bos kita sendiri. Berani tak? Weh, tak berani. Kan dia bonti kan tahulah. Tapi tanggungjawab. Dia nak terima atau tak nak terima. Jadi kat situ memerlukan kebijaksanaan. Dia bukan torih, orang kata apa? Cakap luwih je. Dia mesti berhikmah. Mesti nak mengajak orang ni dia ada cara hikmah. Soal orang tu nak terima tak terima, itu nombor 2. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya kewajipanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan saja. Jadi sama juga kepada kita tadi. Kita sampaikan saja. Kita nasihatkan saja. Nak ikut tak nak ikut bukan urusan kita. Allah Ta'ala tak nak tengok hasil. Allah Ta'ala nak tengok usaha. Ingat tu, Allah Ta'ala dia tak nak tengok hasil. Berapa ramai kita ajak, bukan ni, berapa ramai yang kita telah Islamkan? Tak, Allah Ta'ala nak tengok ada tak kita buat tindakan yang Allah Ta'ala perintahkan tadi. Kalau dah buat, selesai tanggungjawab kita. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Jika mereka menolak, wahai Muhammad, kewajipanmu hanya menyampaikan saja. Ya? Kalau tanggungjawab Nabi lah, dia kena Islamkan semua orang, wajib dia mengislamkan semua orang. Borek. Kita pun kena ikut sama. Nabi tugasnya mengislamkan semua orang. Betul lah tu. Maknanya, Nabi kalau dakwah, KPI dia, orang-orang ni semua kena Islam. Adakah macam tu? Tak semestinya. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, kau sampaikan saja apa yang telah diturunkan daripada Tuhanmu. Sampaikan saja. Masuk hidayah, tak masuk hidayah, itu bukan urusan Nabi SAW. Sama juga kita tadi tu. Kita cuma menyampaikan saja. Sebab tugas beliau adalah menyampaikan ajaran Allah.
Kalau mereka tak terima, Nabi tak dipertanggungjawabkan. Ya, sebab tugas Nabi cuma menyampaikan saja. Nabi tak rugi apa-apa. Yang rugi siapa? Orang yang tak beriman lah. Nabi tak rugi apa-apa. Sama juga kita. Kita pun kalau menyampaikan, kita takkan rugi apa-apa. Yang rugi adalah orang yang tidak mengikut ataupun menyahut apa yang telah disampaikan. Ya. Sebab kadang-kadang kita sebut tadi tu, kita ada perasaan, dia ni tak makan saman ni. Saya kalau cakap banyak kali memang dia takkan terima je. Itu bukan urusan kita. Kita cuma sampaikan. Saya ni kalau cakap banyak kali macam dengan dia ni, ajak dia semayang ko, ajak dia pergi mengaji ko, masuk Islam ko, macam sia-sia lah, buang masa lah, buang boreh lah macam tadi kan. Jadi jangan sampai ada timbul perasaan macam tu. Kita buat je mana yang kita mampu lah, dan memerlukan tadi tu kebijaksanaan. Ada cara dia, tak boleh cakap luwih, ya. Wa in tawallau fa innama alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui bahawa kita ni telah menyampaikan. Allah Ta'ala melihat ni maksudnya apa dia? Bukan melihat saja, tapi Allah Ta'ala catat. Oh, dia dah buat. Oh, dia dah sampaikan kepada A. Oh, dia dah sampaikan kepada B. Jadi, apa yang Allah Ta'ala perhatikan tu, Allah rekod. Allah rekod. Bila di hari akhirat, Allah Ta'ala akan tanya, ada buat tak? Ada buat ya? Ada buat? Tanya yang satu lagi, ada buat tak? Saya tak buat ya Allah. Saya buat, padahal dalam catatan tak ada. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya. Jadi kita menyampaikan ni tadi, kita dah terlepih. Yang tak menyampaikan ni yang bahaya. Selesai Tuhan. Yang kedua, yang mendengar tadi tu, yang kita ajak tadi tu, kenapa tak beriman? Saya tak beriman sebab dia tak sampaikan kepada saya. Maka tadi kita dipertanggungjawabkan. Sebab dia tak ajak saya, dia tak cegah saya melakukan kemungkaran. Dia biar saya walaupun saya buat depan mata dia. Jadi yang salah siapa? Bukan dia saja, tapi kita pun mungkin akan dipersalahkan. Tapi kalau dia kata, Allah Ta'ala tanya, kenapa kau tak berubah? Kenapa tak ikut dakwah tadi? Kalau dia kata, orang tu tak beritahu, sedangkan orang tu sudah sampaikan, maka dia akan mendapat azab yang lebih dahsyat. Sebab dia dah menipu. Sedangkan Allah Ta'ala tadi maha melihat. Ya? Allah Ta'ala tahu siapa yang benar-benar menyampaikan dakwah. Allah Ta'ala tahu bagaimana sikap orang yang mendengar dakwah tadi tu. Adakah dia dengar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Ataupun dia dengar masuk ke dalam hatinya tetapi hati tak mahu terima? Semua tu Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu siapa hatinya tertutup. Allah Ta'ala tahu mata siapa yang melihat kebenaran. Dan Allah Ta'ala tahu siapakah yang menggunakan telinganya untuk mendengar kebenaran. Jadi daripada ayat ni maksudnya apa dia? Kita sama-sama lah, ya. Bila sudah Islam ni, laksanakan Islam tu dengan sebaiknya. Kalau ada orang ajak kita berdebat, kita kata, saya serahkan urusan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat apa yang kita bincangkan daripada ayat yang ke-20 dari surah Ali Imran. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada tersalah ataupun terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.